Pelbagai isu perbalahan antara pasangan kini dapat dilihat semakin tular di media sosial dan di dada-dada akhbar, terutamanya kes perceraian pasangan suami isteri. Antara kes yang sering kali dilaporkan adalah seperti tuntutan hadanah selepas bercerai, syikak, pindaan nafkah, tuntutan fasaq serta nusyus. Isu nusyus yang juga kini merupakan salah satu kes yang sering kali dibicarakan secara lazimnya berkait rapat dengan isu ketidaktaatan isteri terhadap suami dalam sesebuah rumah tangga. Persoalannya, apakah mungkin di antara tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan isteri apabila difailkan nusyus, dan apakah benar nusyus juga boleh difailkan terhadap suami? Itu dia tadi antara laporan ringkas berkaitan tentang kes nusyus. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, banyak juga kes yang difailkan di mahkamah yang melibatkan pelbagai kes tentang masalah rumah tangga ini. Dan Farin, kadang-kadang kita pun secara sedar ataupun tidak, banyak sebenarnya perkara-perkara yang melibatkan tentang akta-akta syariah ini yang tidak kita tahu. Dan apabila berlakunya perkara ini, yang membuka mata dan juga minda kita untuk lebih mengetahui tentang apa yang berlaku ini. Benar, hari ini kita akan bincangkan tentang apakah itu nusyus atau nusyus secara umumnya, dan kita bersama dengan seorang peguam syar'i tidak asing lagi, Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof bersama kita di studio pada hari ini. Baik, Tuan, kita terus saja pada soalan kalau diizinkan saya. Okey, kalau kita lihat sebenarnya nusyus. Kita banyak seringkali baru-baru ini kita sering mendengar nusyus, tapi apakah sebenarnya itu yang dikatakan sebagai nusyus? Kalau orang kata nusyus tu derhaka, macam Fiza kata tadi, hanya berkaitan pada isteri sahaja. Jadi bagaimana Tuan boleh terangkan? Fahrin, selamat berpuasa, Fiza dan semua penonton wanita hari inilah ya. Baik, berkenaan dengan nusyus ni tadi, kira rakan bijaksana saya tadi dah jelaskan tadi ya, Fiza tu. Jadi dalam hal begini biasanya ialah nusyus ni seorang isteri, biasanya dirujuk kepada seorang isteri yang mendahaka kerana tak taat kepada suami. Jadi itulah yang biasa kita rujuk ya. Tapi hakikatnya ya Fahrin dan Fiza ya, kita sebagai seorang suami ni ya Fahrin pun, kita pun bukan kadang-kadang, biasa jugalah melakukan penderhakaan bukan kepada isteri kita, tetapi kepada tanggungjawab kita terhadap isteri. Jadi biasanya suami ini dia tahu nak jatuhkan hukum derhaka kepada isteri bila isteri tak tunaikan hak dia sebagai suami, tak nak ikut suami punya cakap, meninggikan suara, apa lagi menjauhkan diri daripada suami, keluar tanpa memberitahu kepada suami. Tapi suami juga rupanya terlepas pandang. Dalam banyak hal, banyak perkara yang dilaporkan kepada mahkamah dan juga pihak kaunselor sebagainya, suami-suami yang menganggap isteri itu seumpama barang, memukul isteri dengan sewenang-wenangnya, dia marah dengan orang lain tapi isteri itu dianggap macam punching bag. Ada juga suami yang culas dari segi memberi nafkahnya. Nafkah batin okey, tapi nafkah zahir dia anggap isteri dia bekerja, jadi isteri dia lah menanggung segala-galanya, termasuklah perbelanjaan diri dia sendiri. Jadi inilah antara contoh-contoh kenapa suami itu dianggap sebagai telah nusyus terhadap dia punya tanggungjawab ataupun dia gagal untuk menunaikan hak isteri dia. Jadi ini sebagai mukadimah lah ya Farin ya. Harapnya para penonton faham bahawasanya nusyus ni jangan anggap kepada pihak isteri dia. Tapi suami juga ada melakukan. Cuma cara untuk mengatasinya ada sedikitlah perbezaan ya. Perbezaan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Ini apa yang Tuan jawab ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh penonton-penonton kita. Tapi kalau boleh kita teruskan dahulu soalan kepada Tuan ini. Kalau kita cakap tentang derhaka itu tadi Tuan, kan kebiasaan dikaitkan dengan seorang wanita yang tidak mengikuti arahan daripada suaminya. Tetapi dalam keadaan-keadaan ataupun kes-kes tertentu, contoh selepas tempoh tertentu pasangan ini dah berpisah, contoh suami dah keluar rumah ataupun isteri dah keluar rumah dengan persetujuan bersama kadang-kadang pada asalnya, tetapi dalam tempoh selepas 6 bulan, setahun, tiba-tiba suami pula meletakkan isteri ini, menyabitkan isteri ini nusyus kerana mungkin diminta untuk pulang ke rumah tidak ataupun berdamai tidak mahu dan sebagainya. Adakah ini memang proses yang biasa ataupun ini perkara yang dibolehkan? Bagaimana itu Tuan? Dari segi undang-undang tak ada masalah. Bila-bila masa sahaja mana-mana pihak yang rasa dia ada kes, dia ada sebab tertentu, dia boleh failkan. Tetapi sama ada kes dia itu, tuntutan itu dibenarkan oleh mahkamah ataupun tidak, itu perkara lain. Jadi itu mahkamah akan tengok
tengoklah. Mahkamah akan tengok sama ada betul tuntutan dia ni genuine, betul-betul jujur, betul-betul. Kadang-kadang ada yang sengaja-sengaja mereka cerita, mereka reka, mengada-adakan sebab-sebab tertentu. Ya. Jadi sebab itu mahkamah di atas asas keadilan, dia akan dengar kenyataan kedua-dua belah pihak. Kalau pihak yang menuduh ni, dia kena bawalah bukti. Kalau katakanlah isterinya tadi ataupun yang macam Fiza cerita tadi itu betul-betul tak nak mendengar kata dia, menjauhkan diri lama sampai 6 bulan sebagai contoh kan, tak nak berbaik sebagainya, maka dia kena buktikan, bukan sekadar mengatakan perkara tu di depan hakim ataupun menulis di dalam kenyataan tuntutan tu. Dia kena buktikan, kena bawa memang betul isteri dia tak nak berbaik, memang dah bertinggal jauhan dah lebih 6 bulan. Sedangkan ini rumah kelamin. Kenapa dia ni balik ke rumah mak ayah? Kalau sehari dua okey, mungkin nak ziarah mak ayah, mungkin nak bagi ubat untuk mak ayah yang sedang sakit tua ataupun membelikan barang-barang keperluan mak ayah boleh. Tapi ini sampai berbulan-bulan ni dah cerita lain ni. Ini mesti ada sesuatu. Tapi perkara itu perlu dibuktikan di dalam mahkamah. Kena ada pembuktiannya. Ya. Tapi tuan, bagaimana pula dalam kes hubungan rumah tangga ni Farin kan? Kadang-kadang bukan isteri yang keluar rumah tapi suami yang pada awalnya suami yang keluar rumah dulu. Tapi tiba-tiba dia rasa nak turning back lah. Saya rasa saya rindu lah. Tapi bila dah sampai wujudnya rindu tu, isteri dah tawar hati dan sebagainya. Boleh ke pula isteri difailkan, disabitkan nusyus juga dalam keadaan seperti itu? Ataupun membela diri lah kalau dikata macam tu. Itu yang saya berbalik tadi kata, mahkamah akan dengar keterangan kedua-dua belah pihak. Jadi bertanggungjawab pihak isteri lah untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya di pihak dia. Yang sebenarnya yang keluar adalah suami, bukan saya. Sekarang bila saya dah mula kurus sikit, dah cantik, dah touch up sikit, tiba-tiba dia rindu pula dengan saya. Dulu dia tengok orang lain, sekarang baru dia teringat kat saya kan. Jadi dalam hal perkara begini, dialah yang kena maklumkan kepada mahkamah supaya dalam apa-apa tuntutan sabitan nusyus oleh pihak suami terhadap isteri kena ceritakan perkara sebenar. Isteri kena ceritakan kepada mahkamah supaya mahkamah boleh membuat keputusan berdasarkan setelah mendengar kedua-dua belah pihak punya keterangan. Jadi siapa punya keterangan tu yang lebih dipercayai oleh mahkamah, itulah yang mahkamah akan putuskan. Boleh jadi sabitan itu jatuh, boleh jadi juga sabitan tu tak lekat. Jadi isteri tak adalah dijatuhkan hukuman nusyus. Dan kalau kita kata tuan, hari ini sebenarnya kita tak nak, bukanlah kata tak terlalu teknikal. Secara teknikalnya nusyus itu memang ada panduannya, tetapi kita cuba mendekati lagi dari segi situasi kan, untuk lebih mereka di luar sana memahami. Okey, katalah seorang suami itu kaki pukul, isteri rasa terancam dan lari. Dan apabila berlaku satu mungkin nak cari jalan penyelesaian dan sebagainya, si suami mengatakan, isteri saya yang keluar rumah ni. Sedangkan isteri ni untuk keselamatan dia keluar, dia menyelamatkan diri. Macam mana situasi itu? Dalam keadaan begini memanglah biasalah ya. Mana ada orang yang nak badan dia ni jadi punching bag setiap masa kan. Sehari bolehlah kena pukul, tapi lama-lama dia takut. Jadi itu adalah alasan yang kukuh untuk isteri ni keluar rumah. Dia keluar rumah mungkin dia pun bukan ke mana, dia pergi rumah adik-beradik dia ke, ataupun dia pergi ke rumah mak ayah dia untuk memastikan tak berlaku kemudaratan tu berterusan kepada dia. Cuma suami biasalah dia akan gunakan alasan ni, mungkin ada sebahagian suami akan gunakan alasan ni mengatakan bahawa isteri dia telah keluar rumah tanpa izin. Jadi ini adalah satu tindakan yang dianggap sebagai mendaka lah. Pandai-pandai kau keluar rumah ya. Baru cubit sikit. Dia cakap cubit sikit. Baru kita tegur sikit. Dia meninggi suara, kita tegur. Dah nasihat tak mau menerima. Kemudian pulaukan tempat tidur pun dia macam okey je. Isteri kan dipulaukan tempat tidur. Tapi yang ketiga, bila suami diberi hak untuk memukul sekadar untuk mendidik. Tapi ceritanya kepada pihak luar seolah-olah macam dia kena pukul, tumbuk dengan teruk dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini nak tak nak, kalaulah suami itu kata dia tidak memukul dengan cara yang keterlaluan, dia kena maklumkan kepada mahkamah. Begitu juga dengan pihak isteri. Jadi jangan takut. Katakanlah kalau dalam hal memang betul macam yang Fahrin cerita tadi, memang suami ini memang brutal lah. Na'udzubillah min zalik. Memang brutal, memang bukan kaki pukul. Mungkin sebab keadaan tertentu menyebabkan dia tertekan sangat baran sampai dia baran, dia luput.
Sampai isteri dia takut, ini suami aku ke bukan ke? Jadi dia jadi trauma, jadi fobia. Dia takut mungkin waktu tu suami dia tengah pegang flyer, spana ke ataupun tengah masak di dapur ke kuali, tiba-tiba mengamuk sebagainya. Jadi dia nak menyelamatkan diri, nak mengelakkan perkara-perkara yang lebih teruk, tak ada masalah. Itu dibenarkan oleh hukum syarak. Yang tak boleh, yang boleh disabitkan dengan nusyus adalah kalau dia sengaja-sengaja dia keluar. Tak ada sebab. Lepas tu buat reka-reka cerita pula. Baik. Itu perkara contohlah ya. Mungkin dia ada suami dia dah tak berkemampuan, dah tak ada kerja, dia yang menanggung tunggal keluarga. Kemudian di luar dia kenal pula dengan kawan lelaki seorang ni, baik pula orangnya, bukan setakat baik, menghulur lagi bantuan duit dan sebagainya. Mungkin dia jatuh hati, jadi dia nak lepaskan diri dia daripada ikatan suami. Dia buat cerita, katanya suami dia pukul dengan teruk sebagainya. Jadi dalam hal begini, kalau betul keadaan tu berlaku, kena buktikan di mahkamah. Dalam mahkamah ni proses pembuktiannya adalah cara-caranya. Biasanya kalau betul-betul ada kontak kepada badan, ya, maknanya memang betul-betul kena pukul, kena lempang, kena tampar dan sebagainya, kita pergi buat medical check up dengan doktor supaya memang ada kesan. Memang doktor sahkan, doktor akan keluarkan laporan memang kesan lebam ini akibat dipukul. Bukan sengaja jatuh ke dan sebagainya. Itu bukti-bukti yang kita boleh tunjukkan kepada mahkamah. Kena ada pembuktian, kena ada laporan perubatan dan juga laporan polis kalau boleh, Tuan Faisal. Okey, kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai sebelum kita juga nak bacakan antara komen-komen rakan-rakan kita di Facebook. Tapi sebelum tu, rakan-rakan kita yang sempat ditanyakan soalan, kita nak dengarkan apa pertanyaan dan juga persoalan mereka ini. Silakan. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan sikit sebenarnya sebab mengikut pengetahuan saya, selalunya nusyus ni difailkan oleh suami kepada isteri. Tapi boleh ke kita sebagai isteri memfailkan nusyus kepada suami? Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apabila difailkan nusyus, apa tindakan yang boleh diambil oleh kedua-dua pihak? Sebagai contoh, apa suami boleh lakukan dan juga apa isteri boleh lakukan? Mohon pihak tuan atau puan untuk berikan penjelasan. Okey, ada 3 soalan. Satu soalan pertama dah dijawab oleh tuan awal tadi kan, tentang nusyus lelaki ataupun wanita tu, apa kata nusyus dan sebagainya. Dan kita nak ambil yang soalan nombor 3 dululah. Kalau seseorang telah pun disabitkan nusyus, apa tindakan yang harus ataupun perlu dilakukan sebenarnya, tuan? Okey, bila dah disabitkan nusyus, katakanlah mahkamah telah bersetuju dan juga telah setelah tengok keterangan semua, dia kata dakwaan suami itu betul, ya. Jadi maka isteri tadi jatuhlah nusyus. Dalam hal begini, isteri akan diminta untuk kembali taatlah kepada suami tadi. Kembali taat itu kalau boleh isteri itu memohon ampun, bertaubat kan. Tapi kalau isteri itu tak mau juga, dia tak mau kata saya tak mau, tak kisahlah. Nusyus-nusyuslah, saya kira apa kan. Jadi dalam hal begini biasanya kita akan lantik jawatan kuasa pendamai untuk mendamaikan mereka berdua ni. Kalau tak boleh juga, maka kita akan serahkan kepada satu lagi proses yang dinamakan hakam untuk memutuskan macam mana perkahwinan ini boleh diselamatkan lagi ataupun tidak, ya. Berkenaan dengan bila dah disabitkan nusyus tadi, maka suami tadi ada hak untuk tidak membayar nafkah lah. Nafkah harian, nafkah bulanan kepada isteri dia tadi. Sebab dia dah memang dah didapati dahaka. Bukan setakat dia tak nak meminta maaf, tak nak berubah, dia juga dengan terang-terangan nak berpisah juga. Jadi dalam hal begini, kita ikutlah proses yang ditetapkan oleh undang-undang tadi, ya. Itu yang pertama, ya. Tadi ada juga yang bertanya tadi berkenaan dengan isteri boleh tak failkan tuntutan nusyus terhadap suami. Ada soalan nombor 2 tadi. Setakat ni tak ada, ya, permohonan daripada seorang isteri untuk mensabitkan suami nusyus itu tak ada, ya. Tetapi dalam hal katakanlah kalau suami itu membiarkan isteri, biarkan isteri dia ke mana tak tahu ke mana, tapi rupanya kita jumpa dia seorang-seorang duduk sana. Jadi kita boleh dapatkan permohonan daripada mahkamah untuk supaya suami itu kembalilah duduk di rumah kelamin dan melaksanakan tugas dia sebagai seorang suami. Pada masa yang sama, sebenarnya isteri-isteri boleh juga mengadu kepada pihak berkuasa lah, ya. Kalau suami tadi tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Kalau dari segi contoh ada melibatkan keganasan, boleh laporkan kepada pihak berkuasa seperti pihak polis, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Tapi kalau tak nak sampai ke peringkat tu, maklumkan kepada mereka yang dihormati oleh suami tadi. Untuk nasihatlah suami tadi tu. Nasihat keluarga terdekat dia. Mungkin mak ayah mertua kita tu rapat dengan suami kita, ataupun
ataupun adik-beradik dia. Minta dia ni kan. Tapi kalau dah tak boleh juga, kita dah bersabar, kita dah nasihat, kita gunakan third party, tak boleh juga, maka kita mengadu kepada mahkamah. Selain daripada tuntutan tadi tu, boleh juga kita mengadu dengan cara mungkin kita nak minta tuntutan nafkah daripada suami, supaya suami itu melaksanakan, menunaikan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri. Mungkin suami tadi ramai isteri. Ada is one, is two, is three, dan is four. Okey, Tuan dah kongsikan serba sedikit lah, kita sentuh tentang nafkah. Ini soalan menarik daripada penonton kita yang memang kita nak tanyakan juga soalan ini. Ini daripada Nurul Huda Amraf. Katanya, Assalamualaikum, selamat Ramadan. Waalaikumsalam. Dia tanya, bolehkah pihak suami falkan nusyus sekiranya pihak isteri dah awal-awal falkan cerai? Sedangkan suami dah lepas tanggungjawab, dah menghilang selama tempoh 6 tahun tanpa memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anak. Dalam tempoh ditinggalkan, isteri yang keluar untuk mencari nafkah. Sekiranya suami berjaya dalam kes nusyus, adakah hak penjagaan anak-anak akan jatuh ke tangan suami yang sebelum ini dah bertahun lepas tanggungjawab dan diragui tentang status agamanya? Bagaimana itu? Baik, Puan Nurul Huda. Nurul Huda, minta maaf. Nurul Huda ya, Puan Nurul Huda ya. Yang pertama, saya faham apa yang Puan sedang alami. Jadi dalam hal begini, nak tak nak Puan kena filekan nama dia pembelaan ya. Pembelaan terhadap tuntutan sabitan nusyus yang dibuat oleh suami tadi. Jadi kena nyatakan di situ apa yang berlaku sebenarnya. Dah 6 tahun ditinggalkan, gantung tak bertali sebagai contoh. Tak diberi nafkah, baik untuk diri Puan sebagai isteri, apatah lagi kepada anak-anak. Itu bukannya rumah orang lain, itu rumah kelamin. Sebelum ni duduk di situ. Jadi kena nyatakan, kena ceritakan kepada mahkamah dalam bentuk falkan pembelaan. Sebenarnya boleh difalkan sabitan nusyus ni walaupun Puan dah falkan tuntutan cerai terlebih dahulu. Itu hak suami. Walaupun dah 6 tahun tak berjumpa, itu hak suami. Tetapi sama ada mahkamah nak benarkan tuntutan dia ataupun tidak, itu perkara yang berbeza. Pembuktian tadi, Jadi sebab itu Puan kena ceritakan kepada hakim melalui memfalkan pembelaan tadi itu. Kena nyatakan apa yang berlaku dan sebagainya. Baik. Katakanlah kalau dah wa na'udzubillah disabitkan dengan tuntutan nusyus tadi, dah sabit jatuh nusyus, berkenaan dengan hak jagaan anak ya. Hak jagaan anak ini perkara lain, tak ada kaitan dengan nusyus. Nusyus ni kalau dah disabitkan sekalipun, ianya hanya melibatkan nafkah kepada siap pihak isteri. Maknanya suami tak perlulah bayar nafkah. Cuma bab anak ni tak semestinya isteri yang mungkin tidak patuh kepada suami tadi tu, contoh tak mendengar kata suami atas alasan-alasan tertentu, tak semestinya dia tidak bertanggungjawab dan tidak menjaga kasih sayang kepada anak-anak dia. Mungkin dengan anak-anak dia layanannya sangat bagus, cuma dengan suami dia meluat sangat kan. Sebagai contoh kan. Jadi dalam hal begini, nusyus tidak ada kaitan dengan orang kata tidak semestinya ada kaitan dengan permohonan untuk hak jagaan anak, melainkanlah sebagai contoh ya. Kena ingat apa yang menyebabkan hak jagaan anak tu hilang, antaranya keluar daripada agama Islam. Lepas itu kalau orang perempuan mungkin dia kahwin lagi ataupun mungkin perangai ibu ni, isteri ni atau bukan isteri teruk sangat ya. Teruk sangatlah, memang diketahui oleh umum, ahli keluarga dan memang teruk tu mana? Mungkin dia ada masalah dari segi kesihatan, contohnya ada penyakit berjangkit, kemudian mungkin perangai dia teruk sangat, mungkin dia ada masalah dari segi mental, mungkin dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada anak tu. Bukan setakat mudarat, dia mungkin boleh juga menyebabkan akidah anak-anak itu tak selamat. Jadi dalam keadaan-keadaan begini, kalau itulah dinyatakan di dalam tuntutan nusyus yang difailkan oleh suami, mungkin bolehlah tapi dalam secara umumnya memang tak boleh. Maknanya kalau kita ringkaskan perkara lain. Dia ada dua perkara bezalah. Perceraian, nusyus dan tuntutan hak penjagaan anak tu adalah satu ada yang perkara lain. Jadi Puan Nurul Huda jangan risau. Okey. Mari kita bacakan satu lagi. Ini dikirakan satu perkongsian yang menarik juga daripada Zati Sofi. Okey, Tuan, dikira nusyus ke kalau saya keluar rumah tak balik-balik untuk selamatkan diri dan anak-anak dari suami panas baran? Dia serang saya kat tempat kerja atas sebab mak dia tuduh saya curi gelang kahwin. Jadi dia minta anak dia datang serang saya kat tempat kerja, which is suami dia lah. Dia ceraikan saya dengan talak 3 masa saya tengah mengandung, tanpa pengetahuan saya dan tanpa sebab. Nafkah edah dan nafkah anak sesin pun tak bagi langsung.
Hai. Ini rumit betul ni. Zati ke nama dia kan? Zati, ya. Zati. Jadi yang pertama, nak tak nak kena failkan berkenaan pengesahan kalau belum lagi lah ya, belum disahkan ni berkenaan dengan cerai tadi. Talak 3 tadi tu. Tanpa kebenaran mahkamah, tapi di pejabat kan. Dia kata dia kata dia diceraikan talak 3 tanpa dia tahu. Tapi mungkin ada kat tempat kerja. Di tempat kerja lah. Suami dia datang sedang kat tempat kerja. Tempat kerja. Jadi mungkin ramai yang tengok dan sebagainya. Jadi saksi-saksi ni perlu. Nombor 1. Itu perkara yang sangat penting untuk dia buat. Kalau suami dia tak buat, dia kena buat ya. Baik. Berkenaan dengan nusyus tadi itu memang bolehlah kalau suami dia nak buat failkan tuntutan nusyus, itu hak suami dia. Tapi sebagai isteri, dia kena bela diri dia. Kena nyatakan fakta-fakta berkenaan suami dia panai baran tu, sampai nak dia takutlah bila panai baran ni, Farin, panai baran kalau bercakap dengan dinding tak apa. Tapi di depan-depan orang ramai mungkin dia bawa benda-benda yang boleh mencederakan, barang-barang macam pisau ke besi dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan diri tak ada masalah dia untuk keluar daripada rumah, tetapi mesti dengan alasan yang kukuh. Itu alasan untuk menyelamatkan diri. Kena jaga diri dulu ya, bukan dia sengaja keluar rumah tu sonok-sonok, tapi kerana nak menyelamatkan diri daripada suami yang pandai baran. Ditambah pula pandai baran tu bukan setakat di rumah, sampai ke pejabat ya. Cuma kita kena semaklah juga apa yang menyebabkan suami itu pandai baran kan Farin. Kita pun kena berlaku adil kepada suami ni. Ada juga suami yang saya pernah lalui, dia kata dia marah sangat, terlalu marah sebab isteri dia menconteng maruah dia di dalam media sosial, mencerita yang bukan-bukan yang tak betul, sehingga kan kredibiliti dia jatuh dan macam-macam. Kejap tuan, saya angkat tangan ni. Saya faham kenapa Fiza tanya macam tu ni. Okey, pasal saya ini perlu dijawab perlu dijawab. Sebab tu saya angkat tangan ni. Kerana dia kata dia diceraikan, diserang di tempat kerja. Diceraikan talak 3 masa tengah mengandung tanpa pengetahuan dia. Jadi bukan diceraikan di tempat kerja. Maksudnya dia diceraikan tanpa dia tahu. Mungkin suami tu cakap kat orang lain kot. Contohlah mungkin dia cakap kat kawan. Tak ada masalah. Memang kena cerai. Kalau bila cerai dah secara lafaznya dan sebut nama isteri dia sebiji sebenarnya, maka kena buat pengesahan lah. Kena buat pengesahan. Walaupun bukan di hadapan isteri, tapi dia kena pergi. Isteri kena failkan dekat mahkamah. 3 perkara yang tidak boleh dibuat main-main. Nikah, cerai dan rujuk. Jadi kalau nikah, cerai, rujuk. Jadi perkara ni nak tak nak, katakanlah suami dia kata, contoh dekat tak pejabat, aku dah ceraikan bini aku sebab dengan talak 3. Jadi orang yang dengar ni, dengan ada rakaman CCTV, jadi macam mana Puan Zati tu dapat tahu? Mesti ada orang menyampaikan. Jadi perkara-perkara ni akan dijadikan sebagai bukti ataupun keterangan di mahkamah untuk menyokong permohonan pengesahan lafaz talak di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Talak 3 tadi tu. Alright. Tuan, adakah sebenarnya kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahawa bila kita berbalik kepada soalan-soalan ditanyakan tadi, ada yang dikatakan tentang isu dah failkan perceraian dahulu, tapi selepas tempoh beberapa lama kemudian kes dah dibawa ke mahkamah, baru suami failkan nusyus ini. Adakah ini disebabkan oleh faktor suami itu tidak mahu membayar nafkah edah, mutaah, ataupun apakah perkara-perkara tuntutan lain, ataupun apakah perkara lain sebenarnya yang boleh disabitkan ataupun boleh mengurangkan hak seorang isteri ini apabila dia dijatuhkan ataupun disabitkan nusyus ini, Tuan? Okey, dalam hal begini apa yang tertulis dan terbuku dalam hati itu Allah SWT je lah yang tahu kan. Rambut sama hitam, hati lain. Kami peguam pun tak mampu nak menyelami apa yang tersirat di dalam hati anak guam kami. Tetapi secara umumnya ya Fiza saya tidaklah nak bersetuju sepenuhnya sebagaimana yang Fiza cakap tadi. Ada yang kata sengaja melambat-lambatkan dan melengahkan prosiding perceraian pihak isteri, jadi dia failkan tuntutan nusyus. Ada juga yang sengaja, okey, kau nak cerai sangat, okey, aku akan buka segala macam aib. Boleh jadi juga. Boleh juga yang kata mungkin dia sebagai satu medium untuk dia tak nak membayar apa-apa berkenaan dengan nafkah iddah, mutaah dan sebagainya. Mungkin itu digunakan sebagai satu ayat pasar ayat pasar, senjata oleh pihak suami untuk memulakan perbincangan. Kau guna senjata ni, saya guna senjata ni. Jadi akhirnya mungkin nak mencapai satu orang kata satu persetujuan. Akhirnya mungkin pihak isteri mengalah, okey, tak apalah, tarik balik tuntutan. Daripada panjang lebar macam-macam dibongkar ke mahkamah sebagainya. Ataupun pihak isteri kata, okey, baik, kita cerai dengan cara baik,
dan saya tak tuntut apa-apa. Boleh jadi juga ya dalam keadaan ini. Cuma dalam perkara ini ya, saya tak fikir pihak suami kebanyakannya akan memfailkan tuntutan nusyus kalau dia tidak ada asas yang kukuh. Kita peguam, kita akan tanya betul-betul apa alasan sebenarnya. Sebab kita tak nak buat tuntutan itu di mahkamah akhirnya memalukan diri itu juga. Tak ada apa-apa tuntutan yang kenapa awak bawa ke tengah pula ni kan. Akhir pula tanya dengan peguam. Peguam apa ni? Tak ada bukti. Tak ada bukti, tak ada apa kan. Boleh jadi begitu. Jadi dalam perkara begini nak tak nak akhirnya lah saya punya pandangan ya. Akhirnya bila ada tuntutan nusyus difailkan dan juga bila ada berkenaan dengan perceraian ini, biasanya kita akan lihat sama ada pihak-pihak ni boleh dipulihkan hubungannya ataupun tidak. Sebab itu bila dalam keadaan begini, biasanya mahkamah akan latih jawatan kuasa pendamai ataupun pihak ketiga untuk cuba jernihkan kekeruhan tu. Dari situ kita boleh tahu daripada proses perdamaian tu kadang-kadang kita boleh lihat pihak-pihak ni nak berbaik ataupun tidak. Kalau kedua-duanya saling membuka aib, saling menyalahkan, rasanya susah nak baik. Tapi kalau satu pihak menyalahkan satu pihak, yang satu pihak lagi kata, ya saya mengaku, saya memang salah, saya nak berubah, saya masih mungkin ada peluang untuk berbaik semula. Di situ ada persentage. Tapi dalam hati kita tak tahu tuan. Bila hal hati ni susah. Itu saya cakap tadi. Dia macam saya nak baik, tapi sebenarnya mungkin taktik. Kadang-kadang hanya pasangan tu yang tahu kan. Kalau kita dah pergi ke mahkamah kan tuan untuk memfailkan perceraian. Jadi ini mungkin kita nak bagi kesimpulannya kepada penonton-penonton kita, mungkin ada dalam kalangan penonton ini yang dalam keadaan yang sebegini. Ada yang tak tahu ke mana harus mereka pergi, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk kita membantu, memudah dan juga meringankan beban mereka ini. Baik ya, perkara pertama bila adalah tanda-tanda isteri kita atau suami kita ini mendahaka ya. Dahaka ni kalau isteri ni dahaka kepada suami, kalau suami ni dahaka sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab, maka kita berbaliklah kepada agama. Pertama, kita sabar dengan menasihati. Menasihatilah kita punya pasangan tu, ni salah ni, dah buat begini. Nasihat cara elok-elok. Kedua, kalau isteri kita tu masih lagi tak dengar apa yang kita nasihat ni, kita asinglah tempat tidur. Kata orang perempuan ni, kalau dia tak dapat bersama dengan suami, bercakap ni ya, dia tak dapat suami buat macam batu diam je, 3 hari dia boleh pening, Farin. Dia boleh pening ya. Itu memang Allah bagi kelebihan kepada kita dan juga kepada isteri kita. Jadi maksimum 3 hari. Yang ketiga, kalau tak boleh juga, tak makan juga, suami dibenarkanlah untuk memukul dengan cara didikan, jangan muka, jangan perut, cubit-cubit manja ya. Tapi kalau boleh mendatangkan mudarat, jangan pukul. Barulah pergi kepada pihak yang ketiga, iaitu dengan melaporkan perkara ni kepada hakim, kepada pihak mahkamah, supaya mahkamah boleh orang kata memberikan satu keputusan yang baik, yang adil untuk kedua-dua belah pihak. Jangan para suami ni gunakan kuasa veto yang ada dengan sewenang-wenangnya, kau nusyus jadi aku tak nak buat apa. Tak boleh begitu. Nak tak nak, kita sebagai suami yang makamnya lebih tinggi daripada isteri, kita ni ketua dalam keluarga, kita kena bagi contoh teladan. Macam mana Fahrin bagi contoh teladan kepada isteri, begitulah keadaannya, saya juga begitu dan lain suami yang lain. Maknanya kita kena bagi contoh teladan, ikut apa yang dia buat. Bagi isteri pula, kalau teraniaya dengan suami, jangan buat keputusan dengan membabi buta, kata orang. Jangan buat tindakan melulu. Bertenang, sabar, dapatkan nasihat daripada mereka yang pakar dalam bidang, contoh peguam ataupun Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Dah tak boleh juga apa sebagainya, mengadulah kepada pihak mahkamah. Ikut proses mahkamah itu. Walaupun kita yang failkan perceraian terlebih dahulu, lepas tu suami pula failkan nusyus, jangan mengalah, jangan putus asa. Cerita juga kepada mahkamah dalam prosedur nusyus tu apa sebenarnya yang berlaku, sebab itu hak kita untuk membela. Jadi insya-Allah kalaulah perkara ini tak betul, kita akan menang sebagai isteri. Tapi kalau tuntutan suami itu betul, dibuktikan, berjaya dibuktikan, maka kita kena redalah apa yang telah dibuat. Jadi itulah nasihat saya kepada para penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya lah. Amin. Tuan, ringkas je, jawab ya atau tidak saja. Kalau seorang isteri nusyus, disabitkan nusyus, adakah masih lagi boleh menuntut atas perceraian ataupun tidak? Boleh. Boleh. Itu soalan daripada penonton. Betul juga tu. Itu mungkin satu persoalan yang bermain di fikiran mereka. Apapun situasi, pastinya ada pembelaan, ada keadilannya. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof kerana bersama kita. Sangat jelas, walaupun mungkin ada banyak lagi persoalan, tapi cukup ringkas dan padat bersama kita pada hari ini. InsyaAllah semoga dapat memberi manfaat, membuka mata dan juga minda anda yang sedang tertanya-tanya, tercari-cari jawapan tentang persoalan ini. InsyaAllah kita nak berehat dahulu seketika.
sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Rabbani.